Baiklah, video kali ini kisah tentang diganggu ketika berada di ward hospital. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, saya baru dapat hadiah daripada production Osman Ali. Okey, baju langswear. Ada beberapa lagi baju yang diberikan kepada saya kerana mereka telah ambil beberapa kisah daripada YouTube saya, kisah-kisah seram untuk dijadikan sebagai telemovie. Di antaranya adalah Tersimpang di Alam Bunian. Jadi tunggu guys telemovie-nya. Okey, dan terima kasih kepada Abang Nazar kerana sudi ambil cerita saya sebagai telemovie untuk kali ini. Dan terima kasih kepada Osman Ali selaku penerbit untuk telemovie tersebut. Jadi guys, kita sambung semula cerita yang saya ingin kongsikan, iaitu diganggu ketika di ward. Okey, ini diceritakan oleh seorang mangsa. Dia berceritakan pengalamannya bagaimana dia diganggu ketika di ward hospital. Kita sedia maklumlah, hospital merupakan tempat yang angker, okey, tempat yang seram. Okey, kerana hospital ni dia mempunyai banyak sejarah yang tersendiri. Ya, kematian, dia ada orang yang ada ilmu hitam, orang yang mati kerana ilmu hitam. Jadi banyaklah kisah-kisah yang angker, yang seram di hospital ni. Jadi saya dapat kisah ni daripada seorang lelaki yang dia menjaga mak dia, okey, di ward hospital. Okey, di ward hospital. Ketika itu mak dia sakitlah. Okey, sakit. Jadi dia terpaksa menjaga mak dia di hospital. Jadi dijadikan cerita. Okey, kalau anda pergi ward hospital sakit biasa, okey, di mana di dalam ward tersebut ada disusun pesakit-pesakit. Okey, jadi dia ada satu ward kritikal, memang teruklah kritikal, dan satu lagi ward yang hampir kepada sihat lah, separa kritikal lah sebelum keluar daripada ward. Jadi dia di ward yang separa kritikal lah, yang hanya tinggal pemerhatian dan boleh keluar. Okey. Jadi dijadikan cerita di katil sebelahnya ni ada seorang makcik tua lah. Okey, makcik tua yang sama juga di ward bersebelahan dengan ward ibunya. Jadi dia perhati ward katil. Okey, katil perempuan tersebut tidak ada yang menjagalah. Kesian juga lah dia, ya, kesian kerana makcik tersebut tidak ada yang jaga. Jadi dia selalu nampak makcik tersebut dan selalu tersenyumlah, senyum. Okey. Jadi dijadikan cerita. Okey, dijadikan cerita. Dia sentiasa melihatlah, oleh kerana bersebelahan dengan katil mak dia. Dia selalu nampak makcik tersebut baring, duduk, okey. Tapi dia tidak bersembang, dia hanya diamkan diri saja. Dia agak pelik dan kesian jugalah kenapa makcik itu tidak ada orang yang jaga dia. Dan dia pun kadang-kadang bawa berbual. Tapi makcik itu hanya senyum dan tidak menjawab apa yang ditanyanya. Jadi dia pun berasa pelik lah. Makcik ni mungkin bisu. Dia ambil dia berpikiran positif lah. Mungkin bisu, dia cakap dia tidak mau jawab soalan. Ya. Jadi dia tidak peduli lagi lah benda tu. Okey. Dia pun tidak sangsi lagi lah. Maknya pun tidak nampak, macam tidak hirau jugalah nenek perempuan tersebut, nenek tu. Jadi pada satu pagi, jadi sebelum sebelum ramai orang mandi, jadi anak yang menjaga ni dia pergi mandi awal di tandas lah. Okey. Jadi dia mandi awal di tandas. Jadi semasa dia mandi, okey, biasanya kalau esok paginya tu ramailah pesakit-pesakit mandi kan, bukan je pesakit tapi yang penjaga tu pun akan mandi. Jadi
leceh lah kalau berbaris kan. Jadi dia ambil inisiatif untuk mandi awal. Okey. Jadi sekitar pagi subuh begitu dia sudah mandi. Jadi semasa dia mandi, okey, mandi, dia terdengar seperti ada orang seret kaki. Gitu kan. Dan dia pergi ke tandas. Biasalah kalau tandas hospital ni dia ada slide kan, tandas 1, tandas 2. Jadi dia dengar ada slide orang di tandas sebelah. Dia seperti orang tua yang berjalan lah. Okey. Jadi dia dengar bunyi tutup. Dia terus mandilah. Mungkin dia cakap ada orang bangun awal juga lah, pergi kencing ke apa ke berak, dia tidak tahulah. Lepas tu selesai dia mandi, okey semua, dia pun bersiap keluar lah. Bila bersiap, apabila dia keluar daripada bilik tandas tersebut, dia terkejut. Nenek yang jiran daripada katil sebelahnya tu pun keluar dari tandas. Dia cakap, astagfirullahalazim. Dia cakap, dia dah adalah nenek rupanya. Dia cakap, nenek tu hanya senyum. Dia risau lah, ya apa hal pula nenek ni pula ikut pergi tandas, admire ke apa kan. Tapi dia tidak peduli lah. Jadi dia jalan terus. Dia jalan depan dulu, nenek tu di belakang. Dan nenek tu masih lagi dia masih mengheret. Biasalah orang tua kan. Jadi apabila dia berada di depan, brus gigi yang dia pegang terjatuh. Terjatuh. Okey. Jadi bila dia terjatuh, dia pergi ambil. Dan bila dia pergi ambil, dia kira macam kau berkangkang beginilah kan, berkangkang, dan brus gigi itu jatuh. Dan bila kau ambil, kau boleh nampak orang di bawah kangkang kau telah. Dan bila dia nampak di bawah kangkangnya, ketika dia ambil brus gigi itu, dilihat nenek tu tidak berupa manusia. Dia nampak nenek tu buruk muka dia. Okey, dia mentuju, astagfirullahalazim. Terus dia ambil dan dia berdiri. Dia cakap, siapakah nenek tersebut? Tapi langkah nenek itu masih di belakang dia. Dia pun melajukan langkah dia. Okey, dia lajukan langkah dia terus menuju ke katil tempat mak dia lah. Okey, dia terus duduk di kerusi. Okey, tapi dia masih dengar lagi langkah nenek tu menuju ke katil sebelah mak dia. Sudah. Dia terus berpura-pura tidur. Okey, dia di katil maknya dia buat begini. Tapi dia dengar kaki nenek tu tengah seret menuju hingga ke katil sebelah mak dia. Tiba-tiba langkah tu terhenti. Dia cuba angkat kepalanya. Bila dia cuba angkat kepalanya dan toleh, nenek tua tu sudah berubah menjadi buruk. Dan memang teruk lah. Memang berupa hantu lah, jadi hantu. Dia pun yang astagfirullahalazim, ya Allah, dia cakap. Terus dia pitam, pingsan. Dan maknya terpaksa jaga. Dia cakap, bangun nak, bangun nak. Apa hal ni? Pukul pipi. Dia pun yang ya Allah. Dia bangun. Dia tengok di katil sebelah tu sudah tidak ada. Dia cakap, mak. Dia cakap, mana nenek sebelah ni, mak? Nenek belum mak dia cakap. Sejak bila pula di sebelah katil ni ada nenek? Katil tu kosong lah. Betul mak bilangnya. Di sebelah kita ni ada satu nenek, dia cakap. Tiada, mana ada nenek, dia cakap. Memang dari mak datang kuat ni, katil ni kosong. Sudah, dia cakap. Jadi selama ni siapa yang dia nampak? Okey. Jadi kemudian ada nurse yang macam memeriksa kesihatan. Dia cakap, nurse, di katil ni, nurse, siapa nenek yang di katil nurse? Nurse tu cakap, mana ada orang di ward ni, memang kosong katil ni, tidak ada pesakit. Dia jadi selama ni yang first dia mak dia masuk tu, jadi siapa yang dia nampak? Nurse tu hanya tersenyum. Dia cakap, kau nampak nenek tua kah? Ya, dia cakap. Kemudian nurse tu panggil kawan-kawan dia yang lain lah. Dia cakap, budak ni dia nampak nenek tu. Rupanya kelibat nenek di waktu bukan sahaja
lelaki tu nampak. Memang ada orang sebelum ni pun sudah pernah nampak. Jadi nurse tu beritahu. Dia cakap memang ada gangguan di sini bang. Dia cakap nenek tu sebenarnya dulu dia memang ada di katil ni, tapi dia telah meninggal dunia lah. Tidak tahu kenapa dia meninggal dunia. Mungkin dia sakit tua. Dan semenjak hari itu ramai orang yang telah diganggu. Jadi diantaranya abang lah. Okay, dia pun yang aduh, dia cakap macam manakah aku meneruskan kehidupan menjaga mak aku lewat ni. Okey, jadi selepas itu dia sanggup, okey, pagi-pagi berbaris untuk mandi di tandas. Berbanding dia nenek tu masuk dalam tandas, walaupun itu tandas lelaki. Aduh, nenek sanggup ikut ya sampai ke tandas lelaki. Mungkin dia admire kepada anak tersebut lah, budak tersebut. Aduh. Jadi guys, itulah dia kisah seram saya kali ini. Kalau anda minat-minat dengan kisah seram, anda boleh klik di sini. Kalau anda ingin update video-video yang terbaru saya, anda boleh subscribe channel saya di sini. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Abang Nas dan Osman Ali. Okay, Osman Ali ni dia penerbit filem Ombak Rindu. Okay, jadi kita jumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, assalamualaikum.